ba'du. Alhamdulillah pada kemarin Jumaat telah pun disampaikan khutbah di seluruh masjid, surau dan juga balai ibadat mengenai dengan memperingati mangsa-mangsa kemalangan jalan raya di negara Ketani Brunei Darussalam khususnya. Dan alhamdulillah ini satu inisiatif yang bagus khusus bagi Jabatan Hul Masjid. Sekurang-kurangnya maklumlah ada kalanya Ketani ini lalai, leka, dan untuk memperingati bersamalah tidak hanya kepada pengguna jalan raya, pemandu, tapi untuk semua. Sama-sama Ketani berhati-hati. Sama ada kita sebagai pemandu, Ketani sendiri, ataupun orang lain pun sama. Kerana ada kalanya tidak semestinya berlaku kemalangan itu disebabkan kecoyan Ketani Mungkin disebabkan kecoyan orang, tapi apakan daya, semua sudah berlaku, semua sudah terjadi. Buat apa kan bertengkar, apa kan bertekang urat, kan berkelahi. Ngapa kau salah ni? Apa Anda sudah terlanggar, sudah eksiden, supaya cemana tegaknya. Jadi kena itu sama-sama Ketani berhatilah, dan alhamdulillah ini salah satu perkara yang bagus Dan khutbah Jumaat kemarin dimulakan Ketani di negara Ketani Brunei Darussalam. Ketani bersyukur kerana nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga. Negara Ketani mencapai kemakmuran dan kemajuan sehingga dengannya kerajaan dapat menyediakan kemudahan untuk rakyatnya. Dan di antara kemudahan tersebut adalah jalan raya. Jalan raya adalah kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan dalam sebuah negara bagi kegunaan orang ramai untuk berhubung dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Namun apa yang kita perhatikan kalau kita lihat Aisyah dan juga Serina, jalan raya alhamdulillah semakin naik taraf, semakin alhamdulillah semakin bagus, licin, semakin lancar, semakin licin dan semakin luas lah. Kalau dulu 1 atau 2, sekarang sudah jadi 4, jadi 3, 4, 5 dan seumpamanya lah. Dan kalau dulu jalan hanya satu jalan saja menuju ke satu tempat, tapi sekarang sudah ada alternatif. Beberapa hal sudah bercabang sudah. Dan alhamdulillah sekarang ini insya-Allah pada semakin tahun-tahun yang akan datang semakin tambus. Dari satu kampung ke satu kampung itu kalau dulunya hutan tapi sudah dibuat dibina, akan tambus merentas ke sebarang tempat yang lain. Jadi semakin hampirlah kita ni akan semakin berkuranglah kesesakan jalan raya insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bagi menjamin jalan raya itu selamat dan selesa digunakan oleh semua pengguna, sama ada kenderaan bermotor ataupun pejalan kaki, kerajaan telah memperuntukkan peraturan dan undang-undang bagi pengguna jalan raya untuk dipatuhi. Jadi bukan untuk kereta kah, motor kah, truk kah, apa sajalah, apapun bangsa kenderaannya, tapi untuk pejalan kaki pun sama. Sebab itu masa ni kita ni melihat pun sama juga di tepi-tepi jalan kena buat sudah kan jalan raya khusus. Dulu ganya rumput, jalan kaki, jadi takut seluar ataupun kasut yang mahal, kamah ni nya tekana rumput rampai. Sekarang sudah cantik, sudah lawa sudah. Dan sudah ada jejatas lagi untuk menyeberang jalan raya menuju ke satu tempat di sebarang itu bagi pejalan kaki. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah keselamatan jalan raya adalah perkara yang paling penting untuk diambil berat dan menjadi tanggungjawab semua pengguna untuk menjaga dan memelihara kemudahan ininya dan menjadikannya tempat yang selamat, bukan tempat kecelakaan. Ini yang kita inginkan lah. Memanglah semua sekali kita ni menginginkan, dan siapa saja kita ni yakin di dunia ni, tidak kira di negara kita ni maupun negara luar, mana kan mau ada kemalangan jalan raya ni, eksiden ni. Kalau dapat jangan tak ada eksiden dalam setahun tu. Tapi apakan daya, mungkin sesuatu yang mustahil, tapi indah jauh mustahil kalau benar-benar kita ni mematuhi peraturan jalan raya dan yang lain-lain itulah. Dan sebagai pengguna jalan raya, kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan. Peraturan telah pun ada digubal undang-undang jalan raya, had laju kah apakah dan kenderaan jalan raya yang lain itulah. Dan jangan lupa sentiasa bersifat sabar, bertolak ansur, bertimbang rasa di setiap masa, terutama sekali pada waktu-waktu yang tertentu, seperti ketika kesesakan jalan raya di musim-musim perayaan, ketika berlaku kemalangan, dan termasuklah ketika mengambil anak-anak sekolah, di mana terdapat sebilangan orang yang meletakkan kenderaan bukan di tempat yang sepatutnya, sehingga menyebabkan jalan raya menjadi sempit dan setentunya menghalang kenderaan jalan raya yang lain, kelancaran lalu lintas juga. Ini perlu kita patuhi. Dan inilah kadang-kadang ada kalanya berlaku
sehingga menimbulkan jalan sempit, jalan sasak. Akhirnya mungkin saja boleh berlaku kemalangan, tercapat. Tapi yang paling penting bagi kita ni sifat sabar itu, sentiasa sabar dan elakkan daripada berjalan terlampau terburu-buru. Ini yang salah satu sebab yang kita ni perhatikan dan juga pengalaman kita ni sendiri, maksudnya hasil perkongsian kawan-kawan semua sekali. Sebab kita ni kan sentiasa mengejar masa macam seolah-olah masa tu dah cukup kan berjalan satu tempat itu terlambat akhir bangun kan keraja, akhir bangun terlambat terlalai kan jemputan, akhir bangun terlalai ke apa kan ke masjid dan ke mana-mana. Jadi gagas, akhir sudah ni pop laju pomnya. Akhirnya tidak dapat buat apa-apa. Silap sedikit saja tidak dapat di break ataupun di break sudah tidak lagi dapat selamat. Ada kenderaan yang menjadi punca juga. Sebabkan kenderaan lain yang tidak mematuhi peraturan, seperti keluar simpang dengan tidak melihat apa-apa, laju. Tani yang disiring sepatutnya selamat sudah, tapi disebabkan laju tidak lagi dapat disip. Ini yang kadang-kadang pernah berlaku keadaan-keadaan macam ni sebab kita ni terlampau laju. Tapi kalau perlahan, apa-apa berlaku biasanya mungkin dapat disip sedikit tu. Tambahan lagi, tambahan lagi Ustaz kalau sekiranya selain daripada kecuaian dan kelalaian kita ni sendiri, keadaan kenderaan lagi kurang selamat untuk dipandu. Umpamanya tayar indah berbunga ataupun kurang berbunga, dan mungkin juga brek indah makan, lampu isyarat tidak berfungsi. Maksudnya kita ni boleh jadi mekanik secara kecil-kecilan. Artinya melihat tayar yang yang licin, maksudnya jangan sampai licin lah. Kalau kereta baru masih canggih sudah, semuanya ada mesin teknikalnya sudah boleh menganalisa masalah kenderaan masing-masing. Dari segi yang lain-lain itulah, itu penting je lurus tu. Dah dapat kita ni nafikan kerana itu adalah fakta ataupun yang kadang-kadang dikongsikan arah kita ni khusus bagi pihak-pihak yang berkenaan seperti polis dan seumpamanya. Itu salah satunya menyebabkan berlakunya kemalangan di jalan raya. Dan pengguna jalan raya juga mestilah berdisiplin, hormat menghormati. Mesti sesuatu yang macam tadi tu sama betul, sabar, bertimah rasa. Semua kan mau cepat sebenarnya, kita ni semua kan mau cepat, siapa juga kan mau lambat. Jadi mesti macam jangan luan berabut lah. Kalau waktu jalan sempit kan, sini keluar bagi laluan, sini lagi keluar, sini lagi, macamnya kita ni satu-satu lah. Betul ansur satunya kita ni satu-satu. Walaupun pada asalnya yang jalan straight itu ia punya hak untuk berjalan sentiasa. Bila kan keluar yang di simpangan berilah laluan. Kesian juga, semua juga kan mau berjalan kan. Sekarang bahaya juga. Kita ni menolong hari ini, insya-Allah nanti suatu hari nanti kita ni yang kena tolong lagi. Jadi sentiasa kita ni tolong menolong lah. Dan juga berfikir dengan rasa waras dan bijak dengan memberikan laluan dan ruang kepada mereka memerlukan. Percayalah, kita menolong dan memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutupi aib seorang Islam, seorang Muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menolong hambanya selagi mana hamba itu mahu menolong saudaranya. Dan diingatkan lagi dalam khutbah Jumat, Islam mengajarkan kita ni agar sentiasa beradab dan menjaga tata sila, termasuklah ketika berada di jalan raya untuk kemaslahatan. Artinya sebagai panduan kita ni bersamalah, nescaya akan hancur dan peranda kehidupan kalau tidak mematuhi peraturan itu. Hidup kita ni penuh dengan peraturan. Islam sendiri pun secara umumnya ada peraturan yang tertentu. Kita ni sudah masuk Islam, kita ni bergelar orang Islam, ada peraturannya yang wajib kita ni patuhi, yang wajib kita ni amalkan. Dan begitulah di jalan raya. Kerana itunya tidak membuat antara peraturan yang perlu dielakkan seperti yang disebutkan dalam khutbah ni, tidak membuat bising seperti bunyi radio kereta yang dipasang dengan nyaring. Anda boleh je tu. Bahapa juga kita ni kan terlampaunya sampai sebatu. Macam berjual kiset ada juga. Cukup tak? Siapa yang mendengar? Kata ni yang mendengar. Bukan kita ni kan mau orang lain kan mendengar. Jadi cukuplah dengan persekitaran kereta yang muat 4-5 orang itu. Dengan sana sejalan nyaringkan. Bahapa lah kalau di luar itu mana ada jelama lain tu. Binatang adalah ikut mendengar. Dan bunyi eksos, ini kena sebutkan dalam khutbah ni, bunyi eksos yang kuat sehingga mengganggu ketentraman awam. Betul. Tapi benar juga. Kadang-kadang jangankan orang lain, kita ni sendiri pun merasa kurang selesa. Tiba-tiba waktu berehat, khusus kalau rumah yang
berhampiran dengan jalan raya. Ya. Waktu santai-santai minum teh kopi, entah-entah sampai terjeluak kali. Macam yang kita terkejut, kesadakan. Terkejut. Brum, wah mati pisan benar ni. Orang yang kurang-kurang iman, kurang-kurang sabar, mungkin kena sumpah. Pandai benarnya. Ini bahasa. Sebab ni sekadar contoh, bukan kita ni kan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Macam dia sengaja terkeluar mulut tu bunyi marah. Perkataan yang bunyi nada marah tadi tu. Apa dia benar orang ni apa saja macam itulah. Jadi perlu juga kita ni ingatkan perlu untuk orang ramai juga. Jadi perlu ada sensitivity tu dan juga kan andang originalnya macam tu. Anda tahulah kalau original wallahu alam kereta Formula 1 pun tidak begitu kan. Kecuali barangkali motosikal, ada jenis motosikal yang memang mengeluarkan bunyi yang agak nyaring. Tapi ada silencer kan. Diciptakan silencer kan. Dan yang lain-lain saja perhatikan benar-benar. Dan sebab itu dalam memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta menyelamatkan nyawa dan harta manusia daripada sebarang kemalangan. Ada beberapa panduan yang berbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak yang berkuasa, antaranya mengadakan sekatan jalan raya dan memeriksa kenderaan untuk mengesan sebarang pengubah suaian yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Mungkin bunyi yang kuat itu sudah mengubah suai barangkali. Wallahualam mungkin juga. Dan seterusnya menguatkuasakan sistem keselamatan amalan pemandu, yakni sikap yang bertujuan untuk memastikan pemandu negara ini memandu kenderaan dengan lebih berdisiplin, berhati-hati dan mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada. Dan menjalankan pemeriksaan kepada para pemandu supaya tidak memandu dalam keadaan yang mabuk. Ini mungkin juga berlaku. Tani sendiri pernah mendengar ataupun pernah dikongsikan, khususnya pada waktu malam, eksiden sendiri, ada orang lain. Dah berjalan lama, tapi eksiden juga, banyak mabuk, balik-balik daripada tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya. Dan memberi peringatan kepada pemandu agar sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya, termasuklah kempen-kempen dan iklan-iklan, dan menasihati para pemandu kenderaan supaya sentiasa mencari langkah dan memastikan keselamatan seperti memakai tali pinggang keselamatan. Jangan sama sekali menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mematuhi isyarat lampu lalu lintas, mengikut had laju yang dibenarkan, dan memandu secara berhemah, memeriksa kenderaan sebelum menggunakannya, dan lain-lain lagi supaya pengguna jalan raya benar-benar selamat. Baik, terima kasih. Satu huraian yang cukup padat dan jelas berhubung intisari khutbah Jumaat telah pun disampaikan kemarin mengenai dengan sebenarnya hari memperingati mangsa-mangsa kemalangan jalan raya. Ini rasanya sebenarnya bukan hanya disambut secara peringkat kebangsaan di negara kita ni, tapi juga secara global. Terima kasih Ustaz dengan huraian tadi. Kita jumpa lagi di